Pelbagai misteri dikatakan mengenai tarian dan nyanyian ini. Ada yang mengatakan penari dan pelakon, terutamanya pelakon lelaki yang pengsan itu, akan dirasuk. Penari pula akan sama-sama melenggokkan tarian dengan penuh kemalai. Sekiranya kalian pernah menyaksikan tarian ini secara langsung di mana-mana, jarang penari ulit mayang akan memandang ke depan. Mereka kebiasaannya akan memaling muka ke sisi dan menunduk pandangan ketika di hadapan. Cuma misteri yang pernah aku alami kali pertama ketika menonton tarian ini di sekolah. Aku leka memandang tarian yang diiringi dengan suara mendayu. Kelihatan pelajar lelaki memainkan peranan mereka sehingga lagu yang menyanyikan rangkap puteri. Dua penari naik ke pentas sehingga puteri ketujuh. Semasa puteri ketujuh melenggokkan tariannya, aku terpandang seorang puteri yang berpakaian lain dari penari yang lain. Mereka yang lain semuanya berpakaian kuning, berselendang kuning, manakala puteri seorang itu berpakaian warna hijau kebiruan dan berselendang hitam, menari bersama puteri ke-7. Aku terus bangun, mata meliar mengira jumlah penari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus aku keluar dan menuju ke arah hadapan pentas. Sampai saja pintu yang paling hadapan, penari berbaju kebiruan dan berselendang hitam tadi hilang. Saat itu, aku fikir aku tersalah tengok. Mungkin kelibat penari dari sekolah lain yang kebetulan melintas hadapan pentas. Bagus kan fikiran aku? Dan lagu ni sangat-sangat aku suka. Tapi tok aku larang, ayah dia aku larang, dan dua orang kakak aku larang aku nyanyikan. Aku hairan sebenarnya. Kenapa semua orang larang? Yang aku ingat, kakak aku cakap kalau nyanyi berhampiran pantai, sungai atau di telaga sekalipun akan muncul ke semua puteri, menari sehingga lagu habis dinyanyikan. Bila habis sahaja, orang yang akan menyanyi akan pengsan atau terus dibawa ke alam mereka. Jangan biarkan hidup korang dihantui entiti tak berjasad. Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni aku akan ceritakan tentang sejarah ulit mayang dan juga cerita seram di sebalik lagu tersebut. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu sangat kaya dengan adat dan juga budaya. Kepercayaan mistik dalam masyarakat Melayu bagaikan isi dengan kuku yang memang tak dapat nak dipisahkan. Jangan kata zaman dulu, sekarang pun masih lagi ada masyarakat Melayu antara kita ni yang masih lagi percaya tentang kejadian-kejadian mistik. Contoh persembahan rakyat yang mempunyai ritual yang tersendiri macam kuda kepang, ulit mayang, tarian makyong dan juga wayang kulit. Beberapa ritual akan dilakukan sebelum persembahan ni dibuat dan mereka percaya setiap persembahan ini mempunyai semangat yang tertentu yang menjaga persembahan tersebut. Semakin beredar zaman, ritual ni pun dah tak dibuat lagi dan ritual ni sebenarnya mendatangkan khurafat dalam agama Islam dan sangat-sangatlah berdosa jika diteruskan. Tapi masih tak dapat dinafikan, sebenarnya ritual ni masih lagi dijalankan sampai ke hari ini. Mungkin tak semua, tapi masih ada lagi segelintir orang Melayu yang masih mengamalkan ritual-ritual tersebut.
Lagu Ulit Mayang ni merupakan lagu asal daripada negeri pantai timur iaitu di Terengganu. Lagu Ulit Mayang ni selalu dikaitkan dengan perkara ataupun kejadian-kejadian mistik. Ada yang dengar lagu ni je dah boleh meremang bulu roma. Tak tahulah kenapa lagu ni bila kita dengar je dah boleh buat kita rasa seram. Sedangkan lirik dia tak ada pun yang menunjukkan ataupun baik-baik lirik dia yang menunjukkan lagu tu seram. Atau mungkin kita selalu dimomokkan dengan cerita seram tentang lagu Ulit Mayang dan disebabkan itulah yang membuatkan kita merasa takut untuk mendengar lagu Ulit Mayang. Sejarah lagu Ulit Mayang ni sebenarnya mempunyai banyak version, tapi hari ni aku akan ceritakan version yang famous lah kepada korang. Sejarah lagu ni bermula ratusan tahun dahulu. Lagu ni merupakan sebuah mentera yang akan disampaikan melalui nyanyian dan tujuan lagu ni adalah untuk menghalau roh-roh jahat. Kisah sejarah lagu Ulit Mayang ni melibatkan tentang sekumpulan nelayan ni telah pergi ke laut untuk mencari ikan. Secara tiba-tiba ada ribut yang berlaku di lautan tersebut dan membuatkan mereka semua ni tercampak dan terjatuh di dalam laut. Kemudian diorang ni telah dihanyutkan ke tepi pantai. Semua nelayan yang pengsan tadi telah terjaga, melainkan seorang sahaja daripada mereka yang masih tak sedarkan diri, dan mereka percaya roh nelayan tersebut telah berada ataupun telah terperangkap di dalam alam puteri bunian. Masyarakat Melayu pada zaman dulu tu memang sangat mempercayai perkara mistik dan kepercayaan mereka kepada animisme ni pun sendiri sangat-sangatlah kuat. Dan kemudian diorang pun panggillah seorang bomoh ni untuk merawat kawan mereka. Bomoh ni dikatakan telah bertarung dengan puteri bunian tersebut bagi mengembalikan roh nelayan tu ke dalam jasadnya. Dan kononnya pertarungan bomoh ni dengan puteri-puteri tersebut tersangatlah sengit. Semua puteri telah bertarung dengan bomoh tersebut sampailah puteri yang ke-6. Kemudian puteri 7 ni pun datang. Puteri 7 ni merupakan puteri sulung dan dialah antara yang paling terkuat dan tercantik sekali di antara puteri-puteri yang lain. Dan kemudian dia berkata, "Aku tahu asal usulmu. Biarkan yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat." Kemudian selepas tu nelayan ni pun telah tersedar daripada pengsannya. Kalau korang nak tahu, baik dialog tu telah diletakkan di dalam lirik lagu Ulit Mayang. Pada masa dulu lagu ni telah disertakan sekali dengan tarian, dan ritual Ulit Mayang ni selalunya dibuat di tepi pantai bagi merawat penyakit mistik macam penyakit kerasukan dan juga yang lain-lain. Bila zaman dah berubah, lagu ni hanya dipersembahkan di dalam majlis-majlis. Sampai sekarang masih ada yang percaya lagu ni sebenarnya mempunyai semangat yang tertentu jika dipersembahkan secara sembarangan, sama ada di tepi laut, pada waktu malam dan juga di dalam hutan, dipercayai akan diganggu ataupun akan kerasukan. Jadi aku akan teruskan kepada sebuah cerita seram yang pernah berlaku di Langkawi, dan cerita ni sebenarnya agak famous, dan ya, kepada korang yang dah pernah tahu tentang cerita ni, just selamat mendengarlah. Dan kepada yang belum lagi mendengar tentang cerita ni, aku akan ceritakan kepada korang. Kejadian seram ni berlaku sekitar tahun 2012. 10 orang pelajar institusi tinggi telah dihantar ke Langkawi bagi menghadiri satu seminar. Pada malam terakhir seminar tersebut, mereka telah diminta untuk membuat persembahan bagi mewakili institusi masing-masing. Jadi diorang ni telah memilih lagu Ulit Mayang bagi persembahan malam terakhir tersebut. Kemudian pada malam tu mereka telah berkumpul di tepi pantai bagi membincangkan tentang persembahan mereka. Salah seorang daripada kumpulan mereka yang bernama Baik telah datang membawa gitar dan juga alat perakam. Dan Baik ni pun bagilah cadangan kepada kumpulan dia untuk membuat rakaman nyanyian lagu Ulit Mayang terlebih dahulu. Kemudian seorang perempuan yang bernama Rosita telah dipilih untuk menyanyikan lagu ni sebab ramai-ramai perempuan dalam kumpulan dia, Rosita ni lah yang punya suara yang paling sedap. Kemudian dia pun menyanyilah, dan manakala si Baik ni pula memetik gitar. Masuk je part chorus lagu Ulit Mayang, secara tiba-tiba angin bertiup kencang dan udara bertukar menjadi sejuk. Padahal cuaca pada malam tu sangatlah tenang. Masing-masing sudah cering bulu roma dan mereka memandang antara satu sama lain. Kerana pada masa tu perasaan takut sudah mula menguasai perasaan mereka. Kemudian si Baik ni pun menyuruh Rosita untuk berhenti menyanyi, dan Rosita pun berhentilah menyanyi. Dan Baik ni telah meminta mereka semua untuk pulang ke bilik masing-masing. Tidak lama kemudian pada malam tu juga,
Rosita ini telah histeria dan kerasukan dan dia mula meracau-racau. Mereka kemudiannya telah memanggil seorang ustaz bagi mengubati Rosita. Pada keesokan siangnya, Baik ni telah panggil ahli kumpulan tersebut untuk datang ke bilik dia, melainkan si Rosita, sebab pada masa tu Rosita ni masih lagi tak sihat dan berada dalam keadaan yang lemah. Bila diorang ni datang ke bilik Baik telah minta diorang ni untuk mendengar rakaman nyanyian yang dinyanyikan oleh Rosita pada malam tu. Jadi diorang pun dengarlah dengan teliti lagu tu. Dan bila masuk je part chorus, diorang terdengar ada satu suara yang mengikuti Rosita menyanyi lagu Kulit Mayang. Apa yang lebih menyeramkan, yang menyanyi lagu tu bukanlah seorang, bukan dua orang, tetapi ramai. Seolah-olah ada penyanyi latar wanita yang menyanyi mengikuti Rosita menyanyi pada malam tersebut. Diorang yakin pada malam tu tak ada sesiapa pun yang menyanyikan lagu Kulit Mayang tersebut melainkan Rosita seorang. Jadi dari mana datangnya suara misteri tersebut? Selepas tu barulah diorang ni teringat masa suara tu muncul, dan pada masa tu jugalah angin secara tiba-tiba menjadi kencang dan udara bertukar menjadi sejuk. Kemudian diorang telah decide untuk menukar persembahan Kulit Mayang kepada persembahan yang lain, sebab diorang risau in case perkara yang tidak diingini akan berlaku sekali lagi. Sebelum ni aku juga pernah baca cerita tentang kisah seram Kulit Mayang. Banyaklah yang terjadi disebabkan lagu Kulit Mayang ni. Aku tak rasa lagu tu berpuaka ataupun berhantu, tapi mungkin disebabkan masyarakat kita ni percaya bila kita nyanyi lagu Kulit Mayang ni, bila kita persembahkan Kulit Mayang ni akan ada something yang akan berlaku. So that's why lah jin-jin ni dia akan cuba mengambil kesempatan dengan menjadikan apa yang kita percaya tu menjadi reality. That's why lah bila kita dengar benda tu je kita dah boleh rasa seram, kita boleh rasa takut disebabkan kepercayaan masyarakat kita sendiri. So pada korang yang pernah mengalami perkara mistik semasa korang nyanyikan lagu ni, ataupun masa korang dengar, ataupun korang buat persembahan tentang persembahan Kulit Mayang ni, korang boleh ceritakan pengalaman seram korang kat bawah, sebab aku memang nak tahu. Okay, so far semasa aku buat research pasal video ni pun memang aku dah rasa cering. Okay, aku rasa cering sangat-sangat. Tu baru research bila aku dah shooting, dah lah gelap, bilik gelap pula macam ni, lagilah membuatkan aku rasa lagi cering sebenarnya. Maybe disebabkan ada cerita seram yang aku nak sampaikan pada korang, jadi dia rasa cering lah. And pada korang yang suka video aku, jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah. Dan korang boleh follow aku dekat Twitter dan juga IG. Link dia aku dah letak dekat description box. So korang tak perlu tanya aku apa nama IG, apa nama Twitter. Saya dah cari tapi tak jumpa. Korang jangan bagi alasan lagi, sebab aku dah letak link dia dekat description box daripada first video aku sampailah sekarang. Just klik dan korang follow aku, okay? Dan kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Aku pernah ternyanyi dekat telaga rumah Tok. Baru je sebut Kulit Mayang diulik, terus secara tiba-tiba timba jatuh berkulit. Daun pohon besar sebelah telaga bergerak laju. Angin tiba-tiba berhembus laju menerpa ke wajahku. Terus aku berlari naik ke rumah, diam dan tak buat apa-apa. Yang pasti malam tu dan malam selepas tu aku mengikut je kakak sulung aku. Aku tak pernah nyanyi lagu tu sampai habis. Aku seriau dan takut. Tak kuasa nak hadap perkara yang akan berlaku sekiranya amaran kakak aku itu benar-benar terjadi, walaupun aku tak tahu kebenarannya. Zaman 80-an, internet belum ada, telefon rumah pun kami tak ada lagi waktu tu. Lagu tu terus aku lupakan. Sehinggalah beberapa tahun lepas, aku selesai bekerja. Datang bos aku duduk di hadapan aku, melihat aku dan Wani berkemas. Tiba-tiba saja dia tanya, "Awak tahu pasal Kulit Mayang?" Aku pun cakap, "Tahulah. Jarang rakyat Terengganu tak tahu." Kemudian aku cerita Kulit Mayang. Diangguk saja. Dia kata puteri bertujuh tu wujud. Sama ada punyan atau makhluk mana susah nak diterangkan. Cerita Kulit Mayang menjadi tahyul bila sebilangan manusia menyembah pantai lalu menyanyikan lagu tersebut. Yang muncul bukan puteri
tetapi makhluk lain yang menyamar sebagai puteri. Jadilah sebilangan cerita yang tidak diketahui benar mahupun tidak. Selesai bercakap, bos aku terus ke pintu. Aku pula tiba-tiba ringan mulut menyanyikan ulit mayang ku ulit, ulit dengan jemala. Sayup aku dengar seseorang menyanyi bersama. Suaranya lebih lembut dan mendamaikan. Tiba-tiba bos aku tersembul di muka pintu. Terus aku terdiam dan serentak suara tadi juga hilang. Kenapa bos naik balik? Aku dengar suara lain. Aku naiklah. Kau ni jangan duk menyanyi lagu tu. Aku pulas telinga tu nanti. Degil. Terus bos aku tunggu aku mengemas dan kami sama-sama turun dan berpisah ketika di bawah. Sekali lagi aku serik nak menyanyi.